الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وصف علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada malam ini, kita dapat duduk di dalam majlis ilmu, di mana pada malam ini kita akan berkongsikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada sebuah kitab yang bertajuk 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama, yang disusun oleh Kiai Muhammad Syukri bin Yunus Al-Banjari dan diterjemahkan dan dihuraikan oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Maliki. Jadi beberapa hadis ini kita bacakan supaya hadis-hadis ini menjadi pendorong dan motivasi kepada diri kita untuk kita tidak berputus asa, tidak merasa penat, tidak merasa jemu dalam usaha mencari ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, kelebihan orang yang alim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala ذكر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلان عابد وعالم فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. Daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, telah disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dua orang lelaki. Pertama, seorang lelaki yang abid, iaitu ahli ibadat. Dan yang kedua, orang yang alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihan aku ke atas orang yang paling rendah daripada kamu. Dalam hadis ini Nabi SAW membuat satu perbandingan. Bagaimana perbandingan kedudukan seorang yang dia itu ahli ibadat, sentiasa beribadat, sentiasa bergelumang dalam ketaatan, sentiasa solat, sentiasa puasa, sentiasa baca Quran, sentiasa zikir. Bagaimana level orang seumpama ini berbanding level seseorang yang memiliki ilmu yang banyak, seorang yang alim, yang memahami Al-Quran, yang memahami As-Sunnah, yang memahami tata cara ibadat, yang memahami perihal hati, mempunyai ilmu yang banyak. Bagaimana kedudukan mereka berdua ini? Kata Nabi, kedudukan mereka berdua ini adalah seumpama kedudukan saya, kata Nabi, seumpama kedudukan saya dengan kedudukan seorang yang paling rendah daripada kalangan kamu. Kalangan kamu dimaksudkan di sini bukan di kalangan kita ya tuan-tuan, di kalangan para sahabat. Jadi kelebihan orang alim dengan orang yang abid seumpama kelebihan Nabi SAW dengan kedudukan sahabat yang paling rendah kedudukan dia. Kita sedia faham kedudukan Nabi SAW adalah satu kedudukan yang sukar kita gambarkan di dalam kata-kata, sukar untuk kita benar-benar memahami setinggi mana kedudukan Nabi SAW. Sebahagian ulama tasawuf menyatakan tidak ada
seorang pun yang mengenali kedudukan sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nak kata betapa tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Nabi yang begitu tinggi dibandingkan dengan kedudukan sahabat Nabi yang paling rendah. Kita boleh agak-agak lah, kita boleh agak tahu lah, kita boleh bajet ya, macam mana bezanya dua kedudukan ini. Maka begitulah bezanya kedudukan orang alim yang mengenal Allah, yang mengenal Rasulullah, yang mengenal hukum hakam, yang mengenal Quran, yang mengenal sunnah, berbanding orang yang abid yang sekadar melakukan ibadat tanpa memiliki ilmu berkenaan apa yang kita sebutkan tadi. Tapi jangan pula kita kata macam tak handal pula jadi abid ni. Macam tak ada apa-apa level, tak ada apa-apa kelebihan pula jadi orang yang beribadat ini. Jangan fikir macam tu pula. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kedudukan sahabat yang paling rendah yang disebut dalam hadis ni, sahabat yang paling rendah kedudukan, itu jauh lebih tinggi kedudukan dia berbanding orang-orang biasa. Betul tak? Memanglah kalau Nabi kata kedudukan aku dengan sahabat yang paling rendah, kita nampak Nabi kat atas, sahabat tadi kat bawah. Okay. Tapi bukan bermakna sahabat yang paling rendah kedudukan tu maksudnya tak ada kedudukan. Ada kedudukan. Sahabat yang paling rendah kedudukan dengan orang biasa seumpama kita, jauh lebih tinggi lagi sahabat tadi. Maksudnya, level yang cukup tinggi Allah berikan kepada orang yang alim. Level yang rendah lagi Allah berikan kepada orang yang abid, yang banyak beribadat. Maka level yang rendah tadi, ahli ibadat tadi, jauh lebih mulia daripada orang yang langsung tak ada kedudukan. Alim pun tidak, abid pun tidak. Ilmu pun tak ada, ibadat pun tak ada. Itu paling parah sekali. Itu paling parah sekali. Ya. Jadi seboleh-bolehnya seseorang memiliki ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu tentang Quran, ilmu tentang sunnah, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu macam mana nak beribadat. Ada ilmu fiqhnya, ada ilmu tauhidnya, ada ilmu tasawufnya, ada ilmu tafsir Qurannya. Ini level paling hebat. Kalaulah seseorang itu tidak mampu, maka menjadi ahlul ibadat, rajin datang masjid, rajin berpuasa, rajin baca Quran, rajin berzikir, itu sesuatu yang sangat mulia juga. Dia yang penting jangan dua-dua ni tak ada tuan-tuan. Dapat salah satu, alhamdulillah. Kalau dapat yang ilmu, masya Allah, tabarakallah. Tak dapat yang ilmu, dapat yang ibadat, okey, tak ada masalah, alhamdulillah. Dan seseorang ahlul ibadah, kalau dia dengar hadis ini, bila dia dengar kedudukan diri dia dengan orang alim, itu seumpama kedudukan sahabat yang paling rendah dengan Nabi, maka orang abid yang rajin beribadat ini sepatutnya termotivasi, terangsang, terpanggil. Di samping dia memperbanyakkan ibadat, masya Allah, di samping itu dia juga berusaha mencari ilmu. Dia berusaha mencari ilmu sebab dia tahu orang mencari ilmu, orang berilmu, kedudukan dia jauh lebih tinggi daripada kedudukan diri dia sebagai seorang abid. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa orang alim, orang berilmu ni kedudukan dia jauh lebih hebat, jauh lagi handal daripada kedudukan orang yang banyak beribadat? Bukankah sekalian manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadat? Betul lah itu. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan kerana ibadat. Jadi orang yang banyak beribadat, masya Allah,
Mereka memiliki kemuliaan. Soal dia, kenapa orang berilmu ni lebih tinggi daripada orang beribadat? Maka jawapannya tuan-tuan dan puan-puan adalah kerana orang yang berilmu, orang yang ada ilmu, kedudukan mereka adalah di bawah kedudukan para anbiya dan juga para rasul. Kerana mereka adalah penyambung kepada kerja tugasan para anbiya dan juga para rasul. Para nabi dan juga para rasul itu adalah golongan manusia yang paling mulia di sisi Allah. Betul tak tuan-tuan? Golongan manusia yang paling mulia di sisi Allah, golongan nabi dan juga golongan rasul. Kenapa mereka orang paling mulia? Kerana mereka ditugaskan oleh Allah menyampaikan tauhid kepada manusia. Para nabi dan rasul dihantar oleh Allah, diutuskan oleh Allah untuk mengajak manusia beriman kepada Allah, untuk mengajak manusia mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi para nabi dan rasul kerja mereka adalah tarik manusia untuk beriman kepada Tuhan, tarik manusia untuk melaksanakan segala arahan-arahan Allah, tarik tangan manusia supaya meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Maka nabi dan juga rasul yang terakhir telah pun meninggalkan kita 1400 tahun yang lepas. Maka pada saat ini, siapa yang mengajarkan kepada kita tauhid Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang sedang membimbing tangan-tangan kita untuk melaksanakan arahan Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang membimbing tangan-tangan kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau bukan orang yang memiliki ilmu. Hari ini kalau kita boleh baca Al-Quran, kita boleh baca Quran dengan tajwidnya, dengan makhrajnya, dengan tarannumnya. Macam-macam lagu boleh baca. Bayati boleh, nahwan boleh. Apa lagi? Dua tu je saya tahu. Lagu-lagu tarannum ya. Masya-Allah. Kita boleh baca Quran dengan mantap. Mustahillah kita boleh baca Quran kalau bukan ada orang berilmu yang membimbing kita untuk belajar Quran, untuk baca Quran dengan betul. Kalaulah hari ini kita boleh faham Bismillahirrahmanirrahim, kita faham makna dia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita faham makna dia. Ar-Rahmanir-Rahim, kita faham makna dia. Kalau hari ini kita boleh faham makna yang kita baca dalam sembahyang, itu pasti ada orang alim yang pernah mengajarkan kita untuk faham apa yang kita baca tadi. Hari ini kita tahu sunnah, apabila seorang masuk dalam masjid, sunnatnya dia niat i'tikaf. Setiap saat dia duduk dalam masjid dengan niat i'tikaf, Allah bagi dia pahala. Duduk dalam masjid walaupun tidur pun tak apa. Bukan suruh tidur, maksudnya kalau dia tak buat apa-apa, dia tak baca Quran, dia tak sembahyang, dia duduk saja, dia tidur pun dalam masjid dengan niat i'tikaf, dia dapat pahala daripada Allah. Kalau hari ini kita niat i'tikaf time kita duduk dalam masjid ni, itu pasti ada orang alim yang pernah mengajarkan kepada kita tentang hal itu. Maka kiaskanlah semua ilmu yang kita ada, semua amalan yang kita lakukan, semua sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, macam-macam perkara yang kita lakukan, maka pasti ada orang alim yang pernah mengajarkan kepada kita untuk buat perkara itu. Kalau tak ada orang alim tuan-tuan, kita tak ke mana kita. Tauhid kepada Allah pun kita belum tentu lepas kalau tiada orang alim. Kalau tiada orang alim, sembahyang, angkat takbir itu pun belum tentu kita sempurna, kita reti angkat. Kalau tiada orang alim mengajarkan kepada kita, belum tentu kita boleh baca suratul Fatihah tanpa kesalahan dan kecacatan. Kerana ada insan-insan berilmu yang mereka bertungkus lumus membimbing manusia
kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini adalah sikit-sikit amalan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Masya-Allah tabarakallah. Cuba kita sama-sama membayangkan kata-kata seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang hebat namanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau ni level tabi'in. Sahabat, lepas sahabat tabi'in. Okay, yeah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, laulal ulama la saran nasu kal bahaim. Kalaulah bukan kerana para ulama, nescaya manusia akan menjadi seumpama binatang, seumpama haiwan. Kalau bukan kerana ada alim ulama, nescaya manusia akan hidup seperti hidupnya haiwan. Hidupnya haiwan macam mana? Hidupnya haiwan itu sekadar hidup untuk menunaikan keinginan nafsu dia semata-mata. Mana halal, mana haram dia tak kisah. Mana boleh, mana tak boleh dia tak kisah. Mana wajib, mana fardu, mana sunat, mana harus, mana makruh, mana haram, dia tak peduli. Hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perhatikan, sebahagian umat Islam sendiri yang mereka itu jauh daripada alim ulama, mereka hidup seperti ini. Mereka hidup seperti ini. Halal haram dah tak kisah. Mana halal mana haram balun saja. Solat tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada, haji tak ada. Macam-macam perkara-perkara yang Allah larang dibuat. Macam-macam perkara yang Allah suruh ditinggalkan. Orang macam ni ada. Di sekeliling kita pun mungkin ada. Kenapa tuan-tuan jadi macam tu? Sebab tiadanya orang alim yang pegang tangan dia, bimbing dia. Bukan salah orang alim yang tak bimbing tangan dia, salah dia lah. Siapa suruh kamu tak bagi tangan dengan orang alim? Pergilah jumpa orang alim, bagi tangan. Ustaz, bimbing saya ustaz. Datang masjid, ada majlis, ada kuliah agama. Tapi orang jadi macam haiwan, tak tahu mana betul mana salah, mana hak, mana batil, adalah kerana mereka berjauhan daripada ulama. Bayangkan satu kampung, dalam kampung itu tak ada orang yang alim yang pandai menguruskan jenazah. Bayangkan satu kampung tak ada orang reti uruskan jenazah kat kampung tu. Apa jadi kalau ada orang meninggal? Apa jadi pada jenazah itu? Bayangkan kat satu tempat tiada orang yang alim yang pandai menikahkan orang. Orang nak kahwin ni, tak ada pula orang yang reti menikahkan orang. Apa berlaku dengan pernikahan? Sebab tu ada seorang guru saya selalu kata, dia kata, kalau bukan sebab ada orang alim ni, orang nak kahwin pun tak lepas. Kalau bukan kerana ada orang alim, jenazah pun akan terbiar, tak reti orang nak uruskan dia dah. Kalau bukan kerana ada orang alim, apa pun daripada syariat manusia tak tahu. Tapi adanya orang-orang berilmu, maka alhamdulillah kita tahu jugalah mana betul, mana salah, mana yang patut dilakukan, bagaimana nak melakukan sesuatu. Jadi itu semua tuan-tuan dan puan-puan kembali kepada jasa para alim ulama. Jadi alim ulama, mereka sambung kerja para nabi dan para rasul. Mereka take over kerja dan tugasan para alim, para nabi dan juga rasul. Maka Allah beri mereka kedudukan bawah kedudukan para nabi dan juga rasul. Sampai dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya tiada di antara pangkat kenabian dan pangkat ulama, tak ada apa-apa di tengah-tengah tu melainkan dia tu nabi sahaja. Maksudnya nabi tu dia hebat, dia mulia sebab nabi. Itu je yang membezakan nabi dengan seorang ulama. Ulama ni ulama lah, dia tak nabi. Yang nabi ni dia nabi. Kalau yang nabi ini tidak dilantik menjadi nabi, maka levelnya, kedudukan dia sama seperti ulama.
Maksudnya tidak ada yang membezakan Nabi dan juga ulama melainkan pangkat dia tu Nabi sahaja. Nak kata betapa apa tuan-tuan? Dekatnya kedudukan ulama dengan para Nabi. Dekatnya kedudukan ulama dengan Nabi. Ulama ni cukup mulia, tinggal lagi dia tak Nabi sahaja. Itu je beza. Hadis tu nak bagi tahu sama macam hadis ni juga. Kedudukan para orang-orang yang berilmu yang cukup dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Wa fi riwayatin anhu ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. Dalam riwayat lain pula disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi sehinggakan semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di dalam lautan semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajar manusia akan kebaikan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi ini satu lagi hadis yang menyatakan kelebihan orang yang berilmu, orang alim. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia adalah mereka mendapat doa. Mereka didoakan untuk sentiasa mendapat kebaikan. Siapa yang mendoakan dia? Kalau kita ambil literal hadis, literal secara bahasa dia, yang mendoakan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia ni, siapa doakan dia? Pertama Allah Subhanahu wa taala. Kedua para malaikat. Yang ketiga semua penghuni di langit. Yang keempat semua penghuni di bumi, termasuk semut di dalam lubang dan ikan dalam lautan dan burung di atas udara, semuanya mendoakan kesejahteraan, kebaikan bagi para alim ulama. Di sini ada satu perkara yang kita perlu jelas. Bila dalam hadis disebut Allah memohon kebaikan, ya, Allah dan para malaikat dan penghuni langit dan penghuni bumi semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajar manusia akan kebaikan. Apa maksud Allah memohon kebaikan ni? Apa maksud Allah memohon kebaikan? Allah mohon kebaikan. Allah mohon kepada siapa? Allah Tuhan yang mengkabulkan segala permintaan, segala permohonan. Allah juga yang menunaikan segala keperluan kita semua. Allah yang menunaikan segala doa dan hajat kita. Tiba-tiba kalau dalam hadis disebut Allah memohon kebaikan untuk orang yang mengajarkan ilmu kepada orang. Maka soalnya, Allah mohon kebaikan ni macam mana cara dia? Apakah maksud sebenarnya Allah memohon kebaikan ini? Sama ni, hadis ni sama dengan satu ayat Al-Quran yang kita dengar setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat kita dengar ayat tersebut, tapi betapa sedikit orang yang memahami ayat itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Nak tanya satu soalan. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi, mungkin sama macam kita bersolawat kepada Nabi. Kita selawat macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkanlah selawat, curahkanlah salam kepada Nabi. Kalau Allah selawat ni macam mana tuan-tuan? Takkan Allah minta supaya dicurahkan selawat dan salam kepada Nabi? Allah minta ke siapa pula? Jadi Allah berselawat itu macam mana? Apa maksud sebenarnya Allah berselawat kepada Nabi? Para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini mereka menyatakan
Tak boleh sama sekali kita membayangkan atau menyatakan Allah selawat kepada Nabi macam kita selawat kepada Nabi. Tak boleh cakap macam tu. Mana mungkin Allah membuat permohonan kepada siapa Allah nak buat permohonan, sedangkan Allah yang menunaikan segala permohonan. Ulama kata tak boleh kata Allah selawat macam kita selawat. Jadi apa maksud Allah berselawat ni? Maksud dia Allah menurunkan rahmat dan keampunan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi maksud Allah berselawat kepada Nabi, maksudnya Allah tidak putus-putus menurunkan rahmat, keampunan, keberkatan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud Allah berselawat kepada Nabi. Bukan Allah berselawat kepada Nabi itu macam kita selawat kepada Nabi. Tak boleh samakan macam tu. Maka samalah juga dalam hadis ni. Allah memohon kebaikan bagi orang yang mengajar manusia akan kebaikan. Apa maksud dia ni? Maksud dia Allah mengkabulkan doa-doa makhluk-makhluk yang mendoakan orang alim ini. Allah sentiasa memberikan kebaikan, menurunkan keberkatan, memberikan rahmat kepada orang alim. Itu maksud dia. Jadi hadis ni tuan-tuan, disebut dalam hadis ni, sehinggakan semut di dalam lubang dan ikan dalam lautan pun mendoakan orang alim yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Ada satu lagi riwayat hadis yang sangat terkenal, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan selalu dengar hadis ini. Bahawa hadis itu menjelaskan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapa yang berjalan di atas satu jalan dengan tujuan nak menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan dia nak masuk dalam surga. Kemudian sambungan hadis itu disebut sesungguhnya ikan-ikan di lautan dan binatang-binatang di daratan semuanya mendoakan kebaikan untuk orang yang menuntut ilmu. Jadi ada dua golongan ni. Dia ada dua golongan yang mereka ini menurut hadis, mereka ini sentiasa didoakan oleh semua binatang di daratan dan semua ikan-ikan di lautan. Ada dua jenis manusia. Dua golongan manusia. Yang pertama manusia berilmu yang mereka mengajarkan kepada manusia kebaikan. Mereka ni didoakan oleh haiwan di daratan dan ikan di lautan. Itu nombor satu. Golongan nombor dua adalah pelajar, penuntut ilmu, yang mereka pergi ke satu tempat nak mencari ilmu pengetahuan. Kerana mereka memahami kelebihan ilmu pengetahuan, dia sanggup naik kereta, naik bas, sanggup berjalan, sanggup daripada rumah dia datang ke masjid, sanggup pergi ke surau, sanggup pergi ke majlis-majlis ilmu dengan niat nak menuntut ilmu. Maka golongan ini juga dimuliakan oleh Allah dengan mereka mendapat doa daripada ikan di daratan pula dah, ikan di lautan dengan haiwan di daratan. Kan? Kita ni tuan-tuan, bila kita dengar hadis, bila kita dengar sabdaan Nabi SAW, semua hadis ini dia mengandungi hikmah yang begitu mendalam, hikmah yang begitu seni, sehingga ada kalanya akal manusia tak mampu nak memahami hikmah-hikmah yang tersembunyi itu. Akal manusia ini lemah. Akal manusia ini tak sampai untuk detect hikmah dalam hadis-hadis Nabi SAW. Para alim ulama, mereka bila menghuraikan hadis, mereka banyak menghuraikan dengan menggunakan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah kenapa? Contoh hadis yang kita tengah belajar ni. Semut di dalam lubang dia, ikan dalam lautan, binatang di atas daratan, mereka mendoakan orang yang alim ataupun orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Soalan dia, kenapa binatang pun doakan dia orang?
Apa kaitan binatang dengan ikan, dengan orang alim, dengan penuntut ilmu? What for mereka perlu mendoakan orang-orang alim ni? Itu dia. Jadi timbullah satu soalan kat situ. Kenapa? Maka untuk menjawab kenapa orang alim didoakan oleh ikan dan juga haiwan, maka para ulama memberikan penerangan dia kata, kerana ikan-ikan, haiwan-haiwan, makhluk selain manusia ni, mereka sedar bahawasanya hidupnya mereka itu sebenarnya ada kaitan dengan keberadaan ataupun kewujudan para alim ulama. Bila alim ulama ada, maka haiwan-haiwan, makhluk lain boleh hidup. Bila di satu tempat orang alim dah tak ada, maka binatang-binatang tak boleh nak hidup. Apa kaitan dia? Kaitan dia macam ni. Ikan tu duduk di laut, duduk di sungai, duduk di kolam, duduk dekat parit, sebab ada air. Betul tuan-tuan? Ikan boleh hidup tak kalau tak ada air? Ikan kalau keluar daripada air, matilah dia. Ikan tak boleh hidup kalau tak ada air. Sebenarnya haiwan-haiwan lain pun sama juga. Dia tak boleh hidup kalau tak ada air. Kambing boleh hidup tak di negara yang tak ada hujan, yang tak ada air langsung? Dia nak minum apa? Lembu, unta, ayam, apa jua binatang yang dibela, yang diternak, bahkan segala jenis binatang tidak mampu hidup melainkan bila ada air. Sebab tu di negara-negara yang kemarau panjang, yang air tak turun, apa binatang pun tak ada. Binatang tu nak makan apa? Nak makan rumput. Rumput tak tumbuh sebab perlukan hujan. Nak minum air? Air pula tak ada sebab tak ada hujan. Jadi air ni ataupun hujan yang turun daripada langit, dia adalah keperluan utama bagi sekalian makhluk di dunia, termasuk manusia. Jadi makhluk, binatang, haiwan, ikan semuanya memerlukan air. Okey. Air ni adalah merupakan satu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila hujan turun daripada langit, kita perlu ingat bahawa Allah yang menurunkan hujan itu, dan hujan itu merupakan rezeki bagi sekalian makhluk. Kalau hujan itu tak turun, tuan-tuan dan puan-puan, buat satu tempoh lama, kemarau panjang, boleh menyebabkan sekalian makhluk di tempat itu mati semua. Maka Allah turunkan hujan, dapat air hujan itu digunakan untuk minum. Allah turunkan hujan, tanam-tanaman bertumbuh, rumput-rumput boleh tumbuh, binatang boleh makan tanam-tanaman, boleh makan rumput dan sebagainya. Jadi semua makhluk hidup kerana adanya air. Dan air ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, Istaghfiru rabbakum wa kana ghaffara. Istighfarlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengampun. Yunzilul alaikum minas samaa'i ma'an midrara. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan daripada langit air yang melimpah sebagai rezeki untuk kamu semua. Jadi air hujan turun ni sebab rezeki daripada Allah. Para ulama kata, Allah turunkan rezeki kepada satu orang, kepada satu tempat, adalah kerana hamba-hamba di situ mereka hidup dalam keadaan bertakwa. Bila manusia hidup dalam keadaan bertakwa, Allah turunkan rezeki. Bila manusia hidup dalam keadaan dosa, maksiat, tidak beriman kepada Allah, Allah tahan rezeki. Dalam satu hadis, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah akan menutup pintu rezeki seseorang disebabkan dosa yang dia lakukan. Jadi bila manusia hidup dalam keadaan bertakwa, Allah turunkan rezeki. Dengan rezeki air tadi, air hujan tadi, hiduplah sekalian makhluk. Okay.
Macam mana manusia nak hidup bertakwa, tuan-tuan? Macam mana manusia nak hidup bertakwa? Macam mana manusia nak melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah? Nak tak nak, untuk bertakwa mesti kena ada ilmu. Nak bertakwa ni kena sembahyang, kena solat. Macam mana nak solat kalau ilmu tak ada? Macam mana nak zakat kalau ilmu tak ada? Macam mana nak puasa kalau ilmu tak ada? Nak tinggalkan dosa-dosa seumpama riba. Macam mana kita nak tinggalkan riba kalau kita tak tahu apa itu riba? Hari ini berderet lintang bukang riba semua masuk di dalam urusan manusia. Nak beli rumah kena ambil riba, nak beli kereta kena riba, nak kahwin kena ambil loan ada riba. Semua riba belaka. Kalau ilmu tak ada tentang riba ni, A sampai Z kehidupan manusia pada hari ini dipenuhi dengan dosa besar bernama riba. Jadi untuk hidup seperti yang Allah nak kita hidup, untuk hidup bertakwa ini, wajib kena ada ilmu pengetahuan. Dengan ilmu boleh kita lakukan suruhan Allah. Dengan ilmu kita boleh meninggalkan larangan Allah. Jadi dengan ilmu manusia boleh hidup bertakwa. Dengan hidup bertakwa Allah turunkan rezeki termasuk air hujan. Dengan rezeki air hujan maka hiduplah ikan-ikan di lautan dan haiwan-haiwan di daratan. Jadi ikan dengan haiwan ni dia tahu dia hidup ni sebab adanya alim ulama yang mendidik manusia supaya hidup bertakwa. Dengan hidup takwa tadi Allah turunkan rezeki, dengan rezeki tadi hiduplah semua ikan-ikan kat lautan tadi. Senang ceritalah, kita ringkaskan ceritanya. Ikan, binatang semuanya hidup sebab adanya alim ulama yang mendidik manusia. Itu cerita dia. Maka mengenangkan jasa para alim ulama ni, ikan tu doakan orang alim, binatang tu doakan orang alim. Itu rahsianya, itu penerangan ulama. Nak bagi tahu kenapa pula ikan tu nak doakan orang alim, kenapa pula binatang tu nak doakan orang alim. Ni jawapan dia. Dia panjang sikit cerita dia, tapi itulah penerangannya. Nak bagi tahulah tuan-tuan dan puan-puan bahawa kedudukan orang-orang berilmu pengetahuan ini cukup mulia. Ikan pun kenal kedudukan orang alim. Semut dalam lubang pun dikenal kedudukan orang alim sampai dia orang semua doakan orang alim. Begitulah kedudukan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada seseorang, maka Allah angkat darjat dia menjadi orang alim yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Itu adalah hadis nombor 2. Sempat kau nak baca satu hadis lagi? Sempat kot. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqihun wahidun ashaddu ala syaitan min alfi abidin. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang alim itu lebih kuat pengaruhnya ke atas syaitan lebih daripada 1000 orang yang abid. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kita azan dulu azan dulu. Ke teruskan? Ya? Azan dulu. Okey. Kita azan dulu tuan-tuan, lepas tu kita sambung insya-Allah.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم رب صلاة القائمة على سيدنا محمد صلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية. Bismillahirrahmanirrahim. 5 minit lagi tuan-tuan ya. Jadi dalam hadis ni disebut seseorang yang alim itu lebih kuat pengaruhnya ke atas syaitan lebih daripada 1000 abid. Abid orang yang tidak alim. Abid ni orang yang banyak beribadat tapi tak banyak ilmu. Jadi menurut hadis ini, syaitan lebih takut dan gerun kepada seorang alim berbanding 1000 orang abid yang banyak beribadat. Syaitan lebih takut kepada seorang alim yang ada ilmu berbanding 1000 orang abid, orang yang tak ada ilmu tapi banyak beribadat. Jadi kenapa syaitan lebih takut kepada orang alim berbanding orang yang beribadat banyak ni? Bahkan nisbah dia cukuplah besar. Seorang alim tu sama nisbah dia kepada 1000 orang abid. Daripada sudut syaitan takut kepada orang alim tu, seorang alim tu syaitan lagi takut daripada 1000 orang yang banyak beribadat. Jadi kenapa begitu? Macam saya kata tadi kan, hadis-hadis ni dia mesti, kita nak faham hadis ni mesti dengan persoalan kenapa. Jadi kenapa Nabi SAW mengungkapkan hadis ini? Kenapa syaitan lebih takut kepada orang alim berbanding 1000 orang abid? Maka jawapannya adalah kerana orang alim dia memiliki ilmu untuk melawan, mematahkan godaan syaitan. Sedangkan orang yang abid, dia tidak ada ilmu untuk melawan syaitan. Jadi, syaitan kalau dia nak sesatkan orang alim, itu perkara yang sangat susah dia nak buat. Sebab apa? Sebab orang alim ni dia tahu macam mana nak cakap apa? Macam mana nak tackle syaitan ni? Bukan tackle maksudnya apa? Macam mana nak patahkan syaitan ni? Bila syaitan dekat, dia nak bisik-bisik tau. Orang alim tahu dah, ini syaitan betul ni. Ini godaan syaitan ni. Ini waswas syaitan ni. Orang alim boleh detect. Orang alim boleh kesan. Dan mereka tahu bagaimana melindungi diri mereka daripada godaan syaitan. Sedangkan orang abid yang banyak beribadat, belum tentu dia boleh mengesan was-was daripada syaitan. Kalau dia berjaya mengesannya sekalipun, belum tentu dia tahu macam mana nak jaga diri dia daripada digoda oleh syaitan. Jadi syaitan ni, kalau dengan orang abid, orang banyak beribadat tapi tak ada ilmu, dia kata, alah, setakat orang tak ada ilmu ni, aku jentik ya. Tak susah mana nak sesatkan orang yang banyak ibadat ni. Sebab orang banyak ibadat tapi tak ada ilmu, dia orang memang senang disesatkan oleh syaitan. Berbanding orang yang ada ilmu pengetahuan, syaitan tidak dapat menyesatkan mereka kerana mereka akan selamatkan diri mereka menggunakan ilmu yang Allah kurniakan kepada diri mereka. Contoh tuan-tuan, contoh ya. Ada orang rajin beribadat. Dia tak pernah tinggalkan solat tahajud daripada sejak kecil. Dia tak pernah tinggal solat subuh berjemaah, bahkan 5 waktu berjemaah di masjid. Rajin ibadat, rajin puasa, rajin zikir, rajin sedekah. Datang syaitan,
syaitan usik sikit je ke hati dia, syaitan masukkan benih-benih riak dan takabur dalam hati manusia macam ni. Maka bila dia tahajud, dia merasakan, Masya Allah, power saya ni solat tahajud tak pernah tinggal. Wah, dia rasa kagum dengan diri dia. Bila dia tak pernah tinggal solat jemaah kat masjid 5 waktu, dia tengok orang lain, ni apa ni tak sembahyang masjid, apa lemah betul. Tengok saya tak pernah tinggal masjid, dia kata. Dia merasakan diri dia lebih mulia daripada orang. Maka orang macam ni tuan-tuan, berlori-lori pun ibadat dia buat, belum tentu Tuhan nak terima. Kerana ibadat yang dilakukan itu sebenarnya, hakikatnya menambah jauh diri dia daripada Allah. Dia semakin beribadat, semakin rasa bongkak. Dia semakin beribadat, dia rasa takabur. Dia semakin beribadat, dia pandang rendah pada orang lain yang tidak beribadat. Maka dengan ibadat, dia bertambah jauh daripada Tuhan. Siapa buat dia jadi macam tu? Syaitan. Dia jentik sikit je, terciduklah orang yang beribadat ini. Ya. Berbanding dengan orang yang alim, ada ilmu. Orang alim yang ada ilmu ni, dia jaga hati dia daripada godaan-godaan syaitan. Orang yang ada ilmu ni, dia tahu bila dia salat tahajud 2 rakaat, bukan sebenarnya diri dia yang sembahyang. Dia dapat sembahyang 2 rakaat tahajud sebab Allah bangunkan dia pada waktu malam itu, Allah yang bagi dia kekuatan. Bila dia datang masjid, duduk dalam majlis ilmu, dia takkan rasa diri dia tu power. Tak, sebab dia ada ilmu, dia tahu yang duduk dengan dia dalam masjid ini bukan diri dia, tapi Allah yang duduk dengan diri dia. Kalau Allah tak bagi, merangkak pun takkan sampai ke masjid. Ini fungsi ilmu. Jadi ilmu ada pada diri seseorang, dia takkan merasakan diri dia tu hebat. Sebab dia faham, dia kenal Allah, dia tahu Allah yang tunaikan kehendak dia. Dia nak datang masjid, Allah bagi dia datang masjid. Dia nak bangun tahajud, Allah bagi dia bangun tahajud. Dia nak baca Quran, Allah bagi dia baca Quran. Maka kalau syaitan datang nak kacau dia pun, syaitan yang pening, syaitan yang letih. Sebab ilmu yang dimiliki oleh insan ini berjaya selamatkan diri dia daripada disesatkan, daripada digoda oleh syaitan. Berbeza dengan yang pertama tadi, orang yang hanya beribadat tapi ilmu tak ada, senang je syaitan nak kantoikan dia. Inilah contoh perbezaan orang alim dengan orang abid yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah 3 hadis yang ingin saya kongsikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk beramal dengan hadis-hadis tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala campak kesedaran dalam diri kita untuk kita sentiasa menambah ilmu pengetahuan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita taufik untuk ilmu dan juga amal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.